wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kat sana boleh duduk sini sikit. Kita nak semua dengar dulu. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum wa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surah Az-Zumar ayat 22. Maksudnya firman Allah Ta'ala, adakah sama orang yang Allah telah lapangkan hatinya untuk Islam? Adakah sama orang yang Allah telah lapangkan hatinya untuk Islam? Dia sentiasa mentaati perintah Allah, hatinya lapang bila dapat melaksanakan perintah Allah. Fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia berada di atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang mendapat hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya menjadi lapang. Walaupun apa musibah menimpanya, hatinya menjadi tenang. Bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan musibah itulah dia dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, fawailu lil qasiyati qulubuhum, sebaliknya celakalah orang yang hatinya keras. Celakalah orang yang hatinya keras. Keras daripada apa? Daripada berzikir kepada Allah, daripada mentaati perintah Allah. Dia susah nak taat perintah Allah, susah nak solat, susah nak ikut perintah Allah. Maka Allah kata, celakalah orang yang hatinya keras, susah untuk berzikir kepada Allah, lara hidupnya. Maka orang itu Allah kata celakalah. Siapa ni? Orang yang hatinya keras. Jadi sebenarnya orang yang celaka ialah orang yang hatinya keras, bukan orang yang sakit, bukan orang yang miskin, bukan orang yang ditimpa musibah. Orang yang celaka ialah orang yang hatinya keras. Antara tanda orang yang celaka yang disebut dalam Al-Quran ialah orang yang tidak solat. Sebab itulah Allah merakamkan kisah orang yang tak solat di dalam surah Al-Muddassir. Bila ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apakah sebab kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawab ahli neraka, sebabnya ialah kami tak solat. Jadi tak solat membawa manusia ke neraka. Mana kita nak ditimpa banjir, hilang rumah dengan masuk neraka? Pakcik-makcik semua, kalau diberi pilihan, kita ditimpa musibah banjir, hilang rumah, satu lagi masuk neraka, kita nak yang mana? Nak masuk neraka? Tak sih. Mana kalau banjir pun tak apa, asal jangan masuk neraka. Okey. Jadi musibah banjir dibanding dengan musibah tak solat, mana musibah lebih besar? Mana lebih besar? Tak solat. Sebab tak solat membawa ke neraka. Banjir tak bawa ke neraka. Tak ada orang masuk neraka sebab banjir. Banjir walaupun air sampai ke bumbung rumah, walaupun rumah dah rosak ataupun hanyut, tapi kalau kita jaga solat, kita beriman kepada Allah, kita adalah orang yang bahagia, kita akan masuk syurga. Tapi kalau tak banjir, rumah pun sihat, macam di Kuala Lumpur, rumah semuanya selamat, tak ada banjir, tak ada apa, tuan pun sihat walafiat, tapi tak salat, dia akan masuk neraka. Jadi kalau di hujung kehidupan kita masuk neraka, tidak ada faedah segala nikmat yang kita kecap di dunia. Tapi kalau segala penderitaan yang kita rasa susah kat dunia, sakit, demam, banjir, hilang rumah, tapi akhirnya kita masuk syurga, tak ada masalah. Itu bukan azab, sebab dia membawa ke syurga. Boleh? Jadi antara musibah banjir dengan musibah tinggal solat, musibah tinggal solat lagi besar. Sebab itu Allah kata, fawailun lil qasiyati qulubuhum, celakalah orang yang hatinya keras. Siapa yang keras? Yang tak solat. Siapa yang keras? Yang tak berzikir pada Allah. Siapa yang hatinya keras dan celaka? Yang selalu buat dosa. Maka bila kita selalu buat dosa, Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kita. Cara Allah ingatkan kita apa dia? Allah bagi banjir, Allah bagi musibah. Ada tak, ramai tak kalangan kita yang tak solat? Ramai tak? Ramai.
Buktinya masjid-masjid walaupun dah banjir masih tak ramai orang, tapi masa nak bagi bantuan ramai tak? Mana penting solat dengan bantuan. Ni kalau solat maghrib malam ni boleh tak seramai ni? Boleh tak? Boleh tak? Malam ni saya ada kuliah maghrib di Masjid Temangan. Boleh tak saya tengok orang yang sama datang? Boleh? Janji? Saya kenal ni. Boleh InsyaAllah. Saya datang nak bagi bantuan sikit je, tapi Allah suruh kita salat. Allah nak bagi apa? Nak bagi syurga. Jangan kena bantuan sikit kita datang, tapi bantuan yang besar dan kekal kita tak datang. Jangan. Itu kita tertipu dengan kehidupan dunia. Yang saya nak bagi sikit itu dunia, tapi yang Tuhan nak bagi syurga kekal abadi. Boleh? Boleh faham tak? Jadi insya-Allah, orang yang celaka bukan orang yang miskin. Orang yang celaka bukan orang yang ditimpa banjir, tak. Saya daripada Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tak ada banjir, tapi belum tentu orang Kuala Lumpur selamat di akhirat besok. Belum tentu orang Kuala Lumpur bahagia di akhirat besok. Belum tentu. Kadang-kadang yang tak ada musibah ni lah dia lara, dia lupa pada Allah, bila mati dia masuk neraka. Dan kadang-kadang orang yang ditimpa musibah inilah dia ingat pada Allah, dia kembali bertobat kepada Allah, maka dia masuk syurga. Boleh? Boleh insya-Allah. Jadi musibah ni tidak lain tidak bukan ialah tanda Tuhan sayang kepada kita. Bila Tuhan nak kebaikan pada hamba-Nya, Allah bagi musibah. Sebab dengan musibah lah kita ingat betapa susahnya kehidupan selepas mati. Kan? Sekarang kita hilang rumah, tapi boleh tumpah rumah kawan. Tapi kalau mati duduk kat mana? Duduk kat mana? Atas tanah ke dalam tanah? Bila dalam tanah, apa lantai dia? Tanah. Apa dindingnya? Tanah. Apa bumbunya? Tanah. Sekarang bila banjir, elektrik tak ada, kita boleh pasang lilin tak? Tapi bila masuk dalam kubur, boleh tak pasang lilin? Apa yang boleh membantu kita dalam kubur? Boleh tak berim membantu kita dalam kubur? Tak boleh. Boleh tak saya datang ke kubur, puan-puan, tuan-tuan, dah bagi bantuan? Tak boleh. Tak ada siapa pun peduli bila kita masuk dalam kubur. Yang boleh membantu kita hanyalah amal kita. Solat 5 waktu. Tak ada mana kita selamat, kita dapat bantuan, tapi kita tak solat, akhirnya kita masuk neraka. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Kalau kita hidup tak salat, sama dengan orang lain. Betul tak? Nabi kata al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat. Perbezaan antara kita dengan orang kafir ialah salat. Kalau kamu Islam, tandanya solat. Kalau tak solat, makna bukan Islam. Jadi jangan tinggal solat. Ya, lepas-lepaslah. Kita kembali kepada Allah. Bukan bermakna kita telah terlambat, sebab kita masih hidup. Ada orang yang membunuh 999 orang, kemudian dibunuh seorang lagi cukup 100. Besar tak dosa dia? Besar. Tapi bila dia bertaubat, Allah terima tak taubat dia? Ya, dia menjadi ahli syurga. Jadi yang lepas-lepas, yang kita tak salat lepaskan. Biarlah, kita bertaubatlah kepada Allah. Mungkin hidup kita ada 1 hari lagi, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu. Maka gunalah masa ini, kita masih mata terang, masih telinga kuat, mulut boleh bercakap, bacalah Quran, dirikanlah solat. Yang makcik-makcik ni tutuplah aurat. Jangan buka aurat. Sebab buka aurat adalah dosa, dan dosa musibahnya lebih besar daripada banjir. Dosa membawa ke neraka. Dosa menyebabkan lubang kubur kita lubang menjadi lubang neraka. Tapi banjir tak. Susah macam mana banjir sekalipun, hilang macam mana rumah, kita masih boleh hidup. Betul tak? Kita masih boleh makan, kawan-kawan masih boleh bantu kita. Tak adalah terlantar di hospital sebab banjir, tak ada. Tapi bila masuk dalam lubang kubur, tak ada siapa boleh tolong kita. Menjeritlah sekuat mana, tak ada siapa peduli pada kita. Yang boleh bantu kita hanyalah salat 5 waktu. Allah sayang pada kita, Allah nak ingatkan kita. Baliklah kepada Allah, marilah mendirikan salat 5 waktu. Boleh tak datang malam ni surau? Pakcik seorang sebut insya-Allah. Yang lain ni? Boleh? Kuat sikit? Boleh Janji Boleh saya ambil gambar, tengok datang tak malam ni? Okey. Makcik-makcik ni tolong tutup aurat, jangan buka. Sebab
Buka aurat pun bukan dapat apa pun. Kita buka aurat, orang bagi duit tak? Kita buka aurat, orang puji tak? Tak. Kalau buka aurat, orang bagi duit 1000, okey. Okey pun masuk neraka juga, kan? Maka lebih baik kita taat pada perintah Allah, hati kita tenang, dan di akhirat besok kita selamat, insya-Allah. Jadi saya datang daripada Kuala Lumpur bersama kawan-kawan semata-mata nak beri bantuan, dan bantuan yang paling penting, yang paling besar yang pihak kami nak bagi bukan duit tapi ilmu. Sebab itulah sebelum bagi, saya bagi tazkirah, peringatan. Orang tak buat kan, siapa nak bagi bantuan biasa dia bagi je, kemudian dia tinggal. Saya tak. Saya nak bagi benda lebih besar daripada pakaian, lebih besar daripada makanan. Apa dah? Ilmu. Supaya hidup kita yang berbaki ni selamat. Supaya lubang kubur kita yang sempit menjadi luas. Supaya lubang kubur kita yang gelap menjadi terang. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dan tak mungkin kita beramal soleh tanpa dipandu oleh ilmu, insya-Allah. Dan insya-Allah pihak kami akan memberi buku-buku agama. Antaranya ialah buku kecil ini, tajuk dia Musibah adalah Nikmat. Musibah bukan penderitaan, musibah adalah nikmat. Kenapa? Kerana ia adalah rawatan ilahi. Allah nak rawat penyakit hamba dia. Macam doktor lah, doktor dapati pesakit dia kena penyakit kencing manis, maka doktor pun buat keputusan nak potong kaki. Doktor tu zalim tak kepada pesakit dia? Zalim ke tak? Tak, itu tanda doktor tu sayang. Sebab apa? Kalau tak potong kaki, akan mudarat lebih besar dan mungkin menyebabkan kematian. Maka sama juga Allah bagi musibah tu bukan kerana Allah benci, bukan Allah tak suka, tapi Allah sayang. Sebab apa? Allah nak ingatkan kita, jangan buat dosa, jangan lupa pada dia. Sebab satu hari kita akan mati dan berjumpa Allah. Bukan berjumpa rumah kita, bukan berjumpa dengan suami kita, bukan berjumpa dengan anak isteri kita. Akhirnya kita akan jumpa Allah berseorangan di dalam kubur. Maka marilah kita kembali pada Allah. Ini buku ni, baca. Buku ni tajuk dia Musibah adalah Nikmat, kerana ia rawatan ilahi. Dan di belakang ni saya sebut zikir-zikir. Kita lupa pada Allah, tak berzikirkan, tapi mulut bercakap je, tapi nak keluar perkataan subhanallah wa bihamdi tak terkeluar. Sebab apa? Hati kita keras. Jadi di belakang buku ni saya tulis beberapa zikir yang Nabi ajar kita baca setiap hari. InsyaAllah bila kita baca zikir ni, jiwa kita tenang dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buku matlamat hidup dan cara mentadabbur Al-Quran. Quran bukan untuk dibaca sahaja. Bila baca Quran wajib kita faham, wajib kita beramal. Jadi buku kecil memberitahu pentingnya kita baca dan faham Al-Quran. Siapa baca saja tapi tak faham, dia tak akan selamat. Sebab Quran petunjuk jalan kepada orang beriman. Tak mungkin Quran boleh tunjuk kita kalau kita tak faham dan tak ikut. Yang ketiga, buku sifat solat Nabi. Buku sifat solat Nabi kita akan bagi percuma setiap satu keluarga. Kemudian yang keempat, buku 1000 amalan sunnah Nabi. Hidup kita setiap hari kadang-kadang kita tak amalkan sunnah Nabi. Bila tak amal sunnah Nabi, itulah tanda kita tak cinta pada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, kalau betul kamu cinta pada Allah, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tidur kita, cara wuduk kita, cara solat kita, cara kita pakai baju, cara kita masuk keluar rumah, semua ada dalam ni, mengikut Rasulullah. Bila kita buat, itulah tanda kita cinta pada Allah. Balik baca buku ni 1000 amalan sunnah Nabi setiap hari. Dan insya-Allah kita akan bagi sedikit sumbangan duit. Sedikit sumbangan. Jadi yang kita bagi duit itu sebenarnya kecil sahaja. Yang besar ni, jangan ambil duit buku ni simpan. Kan? Berapa banyak saya jumpa rumah-rumah yang dia baca, dia simpan Al-Quran. Kemudian bila datang banjir, Quran tu hanyut bersama air bah. Sebab apa? Sebab dia tak baca, sebab dia tak jadikan Quran sebagai panduan, maka Quran tu hilang daripada hidupnya. Jadi bacalah Al-Quran dan bacalah buku-buku ni ya. Okey, saya minta boleh siapa ada nama, saudara nama? Ada, tunggu. Boleh penghulu sebut nama dan saya akan bagi berdasarkan nama yang disebut insya-Allah.
Dan mic ke mulut nanti. Nah, mudah baca lah. Mulut dia lagi jawab. Dulu. Okey. Awak aja. Okey. Alias Cik Man, Pak Yah. Pak Yah. Okey. Pak Cik, kalau tolong bagi anak-anak tolong baca bukunya, insya-Allah. Okey. Dengar dia tak dengar. Oh, tak dengar. Wan Ali Wan Omar. Okey, baca bukunya. Terima kasih. Sama-sama. Arifin Samad. Okey. Saleh Cik Mamat. Saleh Samsudin. Tak Samsudin Muhammad. Samsudin Saleh. Oh, Samsudin Saleh. Okey. Baca bukunya, insya-Allah.